A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Siapa yang mula menyapa tabah? Oh, Hajar Zainon dari Singapura. Ya, Hajar Zainon yang orang pertama, Cak Akmal Musa nombor 2 Kak Syuk. Ya, Mei Mahmud, Zurinah Maisa awal. Wah, orang perempuan semua. Ina Zalina, Alam Ahmad. Ada laki-laki Cak Akmal Musa tadi. Kamisa Rasman, Aliria. Tu dia, Aliria. Cikgu Muhtanuddin pun top 10. Tahniah cikgu. Mun Maisma, Azriyati, Dr. Narima pun awal. Wow. Sebab Tok Abbas sebenarnya tak sengaja nak start 5 minit lebih awal. Sebab tertekan. Sebenarnya baru nak minum. Khatijah Harun, Siti Mariamah. Ni orang Singapura ni. Zaila Muhammad Shah. Lin Mas, Cik Akmal Musa, Coach Amy Hamijah, Ramli Ghani, Milah Meli, Nur Azimah, Rashidah Syamsuddin, ya. Alhamdulillah, ya. So, Cintaku Mamirus ada, Lita Belita, ya. Wong Jawa pun masuk, Suhaili Hamid. Wow, cepat, ya. Like dan share, guys. Wah, dekat 100 orang dah masuk, ya. Tapi baru 42 yang share. So, share kepada 10 geng, ya. 10 grup, ya. Setelah Harun, Faizal ni. Itu dia. Ya. Zahra Muhammad Nur, Nur Ajlia, Cintaku Mamirus, Farhan Razali, Kamisah Rasman, ya. Mukhtar Tarmizi, Cik Puan Aminah, selamat pagi Tuan Nora Syikin. Waalaikumsalam Muhammad Nur Azdi, Erma Razali, Nur Ajlia tidak sebut, Farhan Razali. So, cepat share, ya. Betul, itu ayat saya, kata Farhan, ya. Pak Teh, ya. Baba Hasan, Nur Aziza, Farahim Ismail, Litawa, ya. Dari Sandakan, Litawa Lita dari Sandakan rupanya. Ratna Laili, Syarifah Aziza, good morning to you Syarifah. Nur Aini Abdul Karim, Takeshi Kadishero, lama tak nampak ni. Kata Takeshi, ya. Nur Aini Abdul Karim, Muhammad Azlan Abu Talib, Rashidah Syamsuddin, Siti Marimah tadi. Alright, so dah sedekah subuh dah, kata Amy, Coach Amy, terima kasih, ya. Tahniah untuk mereka yang sedekah subuh dan banyak berdoa, ya. Ayu Haji Musa, Sadiah, Yahya, Afif Zikri, 72 orang yang share sekarang. Sabrida, Sarima Sariman, ya, Salwati Uti, ya, Mizan Halim, Ina, Khatijah Harun, Siti Kharja Anis, Zariz, siapa lagi? Zainab Hasan dah masuk, Muhammad Farid Muktam. Ni pun jangan nampaknya. Siti Kajina Anis, Zahra dan Syahrum. Pun lama tak nampak dah. Ni pasangan suami isteri kot, ya, Zahra dan Syahrum. Robbani XC selalu juga ada. Muhammad Fazil, Akbar Dayang, jangan nampak ni, ya. Asni, Zanariah Yusof, Miss Dinda Ratu, ya. Cikgu Zam pun ada. Terima kasih cikgu. Ainun Ashif, Syasha Arab, Syasha Arab. Syasha Arab, ya. Siti Nurhaiza Maslam, Siti Kharja Anis, G Fazil, dan like dan share. Terima kasih. 118 orang dah share. 200 kita sambung. Ini topik baru yang sangat menarik. Yang tak baik dapat ilham pukul 12.30 malam tadi. Mardiana Marzalinawati, ya. Yan Yayan dah masuk. Syamsinar Sa'ad, Zainab Hasan dah share. Terima kasih. Cikgu Zam, Waalaikumsalam. Syarifah Yasin, Nuraini Abdul Karim. Sedekah subuh jom, kata Zainab Hasan. Terima kasih. Jamaldin, Mardiana, Cik Akmal Musa dah, ya. Norah Hussein, Cikgu Zam tadi, ya. Rosnah Cik Ali, Cik Zah, Farida Muhid, ya. Lepas tu Nur Azizah dah sharing dah, dan sharing, ya. Berapa orang dah share dah? 137. Cepat. Nur Ashikin, Nurani Abdul Karim, Mickey Angler pun, Mikey Angler pun dah lama tak nampak. Waalaikumsalam. Lela Jaafar, Jebon Jebon dah masuk. Yang lain takkan kot. Sarina Muhammad, ya. Ismailo Osman, Stylo tu Ismailo ni. Jamilah, Insinyur Haji Rocky, Mavia, ni pun lama tak nampak ni, ya. Tak salah orang mana? Orang Brunei ke? Ya. Mizan Halim, Zainal Abdullah, ya. Kerana tak confuse, ya. Muhammad Hussein bin Saparno,
Cikgu Yunus pun masuk, cikgu. Terima kasih, cikgu. Duan well. Oh, Duan well. Dari Taman Melawati. So, Duan well. Good for you, well, ya. Diranaman, say, Diranaman. Dah share dah, kata Jebon. Jebon pun dah share. Come on, guys. Dares. Sabaria Daud. 183 dah. 139 viewers. 183 share. Make it 200 cepat-cepat, guys. Iman Mankind. Fauzia Ismail. Said Imran. Jebon The Dashboard. Norisa Binti Men. Ya. Roshila Silarus. Siti Hafiza. Yang apa nama? Jangan jumpa ya. Okey. So adik-adik anak-anak, program kita hari ini dibawakan oleh apa nama? Of course lah program stres ya. Program stres yang kita dah kebelakangkan atas permintaan ramai majikan dan kaki tangan. Dah 211 orang share, kita kena start ya. So dia kata tolonglah tengahkan tunggu dulu sikit, kami nak minta izin, nak dapatkan bos baru balik Mekah, balik itu ya, macam-macam. Kalau Jasairan, terima kasih Siti Talib. So kita akan buat pada CDA Zakaria, terima kasih. Kita akan buat pada 25 Ogos ya. So masih ada masa, dah ramai yang mendaftar ya. Tuan excited sangat untuk share ya, bagaimana nak mengurus stres. Semua orang stres, tapi tajuk jom urus stres di tempat kerja, tapi relevan untuk semua situasi, insyaAllah. Come ya, start pukul 10 pagi sampai 1 tengah hari. 25 Ogos janji temu kita, tak salah tak apa, hari Khamis, hari untuk kita transform ataupun berhijrah. Dan of course program yang sangat hot sekarang, orang viralkan ya, iaitu Mental Perkasa 2.0, mengenal peribadi. Ramai excited nak kenal peribadi, dan siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal Allah, kenal Tuhan. Itu sangat penting. Dan yang penting bila kita kenal diri, kenal orang, kenal kawan sekerja, kenal bos, kenal pelanggan ya, kenal anak-anak, kenal cikgu anak, jadi senang untuk berkomunikasi, senang untuk berinteraksi. Mudah-mudahan dapat membagi hubungan, dan yang paling penting kita dapat membentuk teamwork yang lebih hebat, dan mudah kita untuk kata tu bermasyarakat. Dan kalau nak berniaga pun lebih mudah berniaga, dapat memahami pelanggan dan sebagainya. Wow, tu ilmu yang Tok Abah telah kumpulkan 45 tahun. Kita akan share 9 pagi sampai 12 tengah hari. Biasanya lanjut sampai ke pukul 1 dengan soal jawab pada 20 Ogos. Ya. So sekarang pada batch by batch lah ya. So yang early bird dah habis, yang sedang yang middle bird ni kata tu, tetapi memang dah ramai yang mendaftar. So jangan sampai ketinggalan. Tok Abah mungkin tak mampu pun nak buat program tu lagi. Mungkin tak ada masa, mungkin tak ada umur pun. So come guys. This is very important. Pengalaman Tok Abah 45 tahun di lapangan, Tok Abah garap dan bentuk satu modul, dan ada e-book ya, yang datang tu akan dapat e-book tentang bagaimana nak mengenal manusia. Sangat simple, praktikal, yang paling penting magical. Dan dapat workbook dan insyaAllah dapat geng, dapat networking. Okey, topik kita pada hari ini ialah tips untuk sentiasa happy. Kenapa pula tip tu malam tadi? Tok Abah tengah cari idea. Jumpa balik ya. Buku lama yang Tok Abah bagi bookmark pun ialah orang yang ada cuma RM1. So dia punya bookmark pun RM1. Ni duit lama ya. Mana tahu simpan lama-lama jadi harganya sampai RM500. Ya ke? Takkan duit RM1 jadi RM500? Ilmu apa tu? Tak. Dia jadi old currency. Kau jangan fikir yang bukan-bukan. Apa ke duit RM1 jadi RM500? Itu ilmu bagus tu. Bukan. Nilainya nanti orang buat collector's item. Kau jangan fikir yang bukan-bukan ya. Wah, Tok Abah ada ilmu baru ni. Tukar RM1 jadi RM500. Ya. Nama buku ni 365 ways. Artinya 365 days. So setiap hari ada tip bagaimana nak bahagia. Tok Abah tak ikut buku ni, tapi ambil lah sikit-sikit bahan. Sebab Tok Abah baca buku ni 10 tahun yang lepas. Jadi Tok Abah dengan pengalaman baru, dengan pendedahan baru, dengan interaksi baru. So Tok Abah pun buat bagaimana tip untuk sentiasa happy. Versi kita lah. Of course dalam buku ni pun Tok Abah ambil separuh-separuh dia punya tip yang praktikal, yang masih relevan dan sesuai dengan uruf artinya kebiasaan ataupun our daily routine, our habit ya, kebiasaan adat kita. Kadang-kadang ni orang putih yang tulis, kadang tak relevan, tak sesuai dengan budaya, situasi agama dan juga uruf ataupun budaya hidup kita. So that is our topic. Mungkin lama ni. Sebab banyak ni bagaimana nak sentiasa happy. Kenapa sibuk sangat nak happy?
Kan Nabi kata kalau orang banyak ketawa, pernah hati keras, itu kalau banyak ketawa, kita tak sebenarnya ketawa-ketawa untuk happy. Ya, kita senyum pun happy, kita biasa-biasa pun happy, bangun tidur pun happy, dapat apa bagi tadi? Minum cokolate pun happy. Minum cokolate, ya sambil-sambil lah share, sebab tak apa tak nak happy seorang. Tak apa minum cokolate, ya. Minum kopi ada proses coklat yang melawaskan perut, mengenyangkan perut, ya, bagi tenaga, ya, ada dah memang tak apa. Tengoklah, awak tengok sini lah, jejaka umur 71. Allahu Akbar. So orang sekarang kata, apa pasal nampak sekarang makin tua? Dah memang bukan makin tua, dah habis muda. Bukan makin tua, dah habis muda. 71, ya. Wahid wasab'un, umuri wahid wasab'un. Belajar dengan Ustaz Taufik. Awish Ustaz tak. Kalau nak pesan kepada Ustaz Taufik, instruction pertama kalau boleh dalam bahasa Malaysia, sebab beliau biasa mengajar student di UIA. Jadi dia cakap Arab 99.9%. Sesekali aja kecek Kelantan. Jadi Awish nanti dah tak apa kena. Tak sebab-sebab nak PM kepada Ustaz Dr. Taufik Ali. Ustaz, ayat kali pertama tu Ustaz translate dalam bahasa Jawa, bahasa Melayu. Kemudian Ustaz cakaplah Arabnya. Sebab dia cakap dia nak suruh kita pandai. Kita kalau pelajar universiti memang mudah mencerap, ya. Ini pelajar luar universiti, ya. Pelajar yang habis muda kan, 71 tahun. I don't think ada student yang lebih matang daripada Tok Abah. So pagi ni pun Tok Abah pakai baju coklat, baju matang, ya, warna coklat, warna matang. So itu yang Tok Abah excited sangat, seronok, ya. So bila Dato' Rocah Nur bertanya dalam satu program, macam mana, ya, boleh maintain asyik-asyik, masih nampak relevan lah untuk manusia, bagi motivasi, inspirasi, ya, sejak kita kenal dia lebih kurang dalam 40 tahun lepas, ya, sampai sekarang masih je bercakap sana sini je. Saya kata, well, kita ni tak sempurna, ya. So kita terus perbaiki diri sampai mati. So kalau kita terus perbaiki diri, kita akan jadi relevan. Cari ilmu. Itu sebabnya Tok Abah belajar balik. Itu sebabnya semalam kawan Tok Abah, Dr. Nash nanya, bila malam free? Tok Abah kata, hampir banyak malam free, tapi malam Selasa, malam Rabu ada kelas fiqh PU Solman, ya. Rabu malam Khamis kelas bahasa Arab Dr. Taufik Ali, ya. Lepas tu hari Khamis, malam Jumaat kelas bahasa Arab Taufik Ali, ya, Dr. Taufik. So 3 malam Tok Abah ada kelas. At the age of 71, guys, keep on learning, keep on improving, keep on finding meaning, keep on more meaning to your life, keep on serving the ummah. Khairun nas anfa'uhum linnas. So Tok Abah akan terus belajar dan belajar dan belajar, tambah ilmu, membaca. Tok Abah akan terus membaca sampai tak ada hayat. Itu menuntut ilmu itu satu kefarduan sebenarnya. Dan orang yang berjaya beruntung, orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. Macam mana nak lebih baik kalau tak ada ilmu baru? Okey, tu tajuk kita ingat, tips untuk sentiasa happy. Why must you be happy? Sebab orang yang happy akan menghasilkan yang terbaik. You can give your best when you are happy. Terima kasih Jannatul Nisa, orang baru masuk. Cik Ahmad Musa dah sebut makan coklat Zai. Tu dia ni mesti suka makan coklat ni, ya. Sandra Allen, dah share, terima kasih. Zainab Hassan, dia doakan Tok Abah agar sihat, murah rezeki. Amin. Samalah. Kita doakan orang dalam dengan ikhlas. Malaikat doakan kita benda yang sama. Miza Deni, terima kasih. Syarifah Azizah dah sebut tadi. Comel je. Dah habis muda. Yalah, dah habis muda. Ya. Tenang, bahagia, gembira, ceria. Kita Siti Khaja Anis, Dormak Basar dah masuk, Khalijah Sairan, ya. Dan yang lain. So 243 guys masuk kelas dah. 327 share. Wow. 326 komen. 209 reaksi. So teruskan share dengan kawan-kawan. Make it 300. Ni hari Sabtu. Yes. Tanya untuk mereka yang dah pergi ke Maha. Tok Abah akan pergi ke Maha hari ni dari pukul 11 sampai pukul 1 kot, ya. Tok Abah ada duty kat Tok Abah punya gerai anak Tok Abah. Syafaz trading Berhad, ya, punya gerai yang bersama dengan Didi and Friends. So Didi and Friends ada 4, 5, 6 gerai. So kami ambil gerai yang hujung kali, iaitu gerai yang mempamerkan
Excel Plus ya. Lepas tu ada Excel Pro ya. Semualah geng-geng situ ada. Nanti Tok Abah ada ke situ ya. Siapa-siapa yang nak jumpa Tok Abah, nak berkenalan, nak ambil gambar dengan ya jejaka yang habis muda. Jom. Jom ya. Tok Abah akan ada insya-Allah di Gerai Maha, di Tapak Maha, di Ladang, di Ladang. Di DN Friends, sebab dia punya maskot kami ialah DDN Friends and Tok Abah. DDN Friends plus Tok Abah. Itu lagu dia lah. Ya, dan lagu yang oi Tok Abah nyanyi tau. Dalam iklan tu Tok Abah nyanyi. Nak dengar, datanglah ke situ. Tengok. Sama tak suara Tok Abah macam Ramli Sharif? Kadang-kadang macam Jamal Abdillah pun ada. Ya, okey. Baik, tips untuk sentiasa happy. Tip pertama lah. Ya, tip pertama of course. Ya, kita berdoa dan sentiasa syukur dan gembira. Ya, berdoa dan syukur. Berdoa, ya Allah. Terus banyak Tok Abah dah ulang dah 1000 kali. Jangan bosan. Tok Abah pagi tadi bangun. Ya, bangun terus. Duduk. Walaupun ya tangan ada trigger finger sikit. So bangun. Adui. Adalah teradui sikit. Sebab memang tersakit sikit. So Tok Abah bangun terus menghadap kiblat. Tok Abah doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa alayhi Allahumma inni as'aluka iman nafi'a. Sambil senyum. Ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Berdoa baca doa pembuka 12 pintu. Google, Allahumma ftahli abwabal khair. Albab. Tok Abah kan belajar bahasa Arab. Albab min pintu. Pintu lah ya. Tapi abwab ya. Abwab min abwabal. Abwab min pintu-pintu. Laun warna. Ya. Apa nama? Laun kala ilwan warna-warna. Ya, albab pintu, abwab ya, abwabal ya. Pintu-pintu. Kita buka doa untuk membuka semua pintu kehebatan. Kita akan terangsang, riang ya, mudah ya. Barang siapa yang senyum selama 30 saat, otak akan merembeskan endorfin, make you happy. Macam mana happy? Keluarkan endorfin. Senyum 30 saat akan happy, exercise keluar endorfin ya. Bermesra dengan keluarga keluar endorfin ya. Makan yang awak suka keluar endorfin, exercise yang munasabah keluar endorfin ya. Dan sebagainya. Peluk haiwan kesayangan your pet keluar endorfin. Endorphin make you happy, enkephalin make you healthy. Dynorphin ini pun akan dirembeskan oleh badan bila kita senyum. Dynorphin ialah hormon yang bagi kita tenaga, semangat. Itu tip untuk sentiasa happy. Langkah pertama, doa. Wahai Tuhan, jadikan kami, ya Allah, jadikan happy, bersyukur dan terima diri kami seadanya. Even my cucu, Tok Abah, why your hair turn grey? Because I am old. I don't want you to be old. I want you to be like your old self. Your old self macam mana? Dah 71 nak jadi ke 51. Atau Abah lahir tahun 51. Itu dia. So grey lah, grey. Grey. So alhamdulillah. Tanda matang. Dan Tok Abah suka pakai baju coklat warna matang. Warna benda kalau masak biasanya warna coklat. Dan ikut kajian color therapy, pakai coklat, rasa matang, rasa sehat, rasa dewasa. Brown means healthy. Browns mean mature. Browns mean adult. Brown mean peace, at peace. Dan orang yang banyak brown di bilik tidurnya mudah tidur. Malam tadi ada cucu yang seselama sikit ya, yang datang daripada Seri Petaling weekend kan, seselama sikit. So Tok Abah teringat petua lama yang proven by medical science ya, proven by medical science. Tetapi bukan medical science alopati. Sains perubatan ni macam-macam, alternatifnya, alopatinya, naturopatinya, itu pun semua sains perubatan. Bukan sains perubatan moden yang kita tahu. So ikut yang Tok Abah belajar, bila kita ada virus atau bakteria dalam environment yang menyebabkan seseluma dan sebagainya, seseluma ni virus ya, maka potong bawang ya, belah dua ke, letak kat penjuru bilik waktu malam dan waktu pagi. Cuba tengok, bawang tu akan jadi hitam sebab dia akan menyerap semua virus dan bakteria yang ada dalam persekitaran. Itu petua daripada naturopati dan juga homeopati dan sebagainya ya. Tok Abah buat malam tadi, nak tengok result begini. So ikut pengalaman yang lepas, anak-anak atau cucu yang seselema ya, batuk-batuk sikit dan sebagainya,
Di samping ubat-ubatan yang diambil daripada doktor alopati, diletakkan bawang ya. Ubat itu ada bawang kat penjuru sini ya. Dalam bilik pun ada bawang untuk menyerap virus. Itu kajian naturopati. So cubalah. Dan tu apa terbaca satu video. Dia kata kalau nak menyerap toksik dalam badan, kan kita beli patch yang kadang ada RM5, ada yang kalau beli ke tempat lain tu RM2 ada. Dulu masa keluar patch yang kita tampal kat kaki tu harganya RM10 atau RM15 satu piece. Sekarang dah murah sebab dah banyak. Ni biasanya keluar daripada Jepun, daripada China dan Jepun ya. So tapi kata naturopati, awak potong bawang ya, dah kopek potong, letak bawah tapak kaki pakai stokin. Letak kat bawah tapak kaki buat stokin, tidur. Besok pagi tengok, jadi bawang akan jadi hitam, dia menyerap toksik dalam badan. Wow. Ni pengalaman pakar-pakar Jepun dan China. Cubalah. Dalam badan kita banyak toksin. Banyak daripada pemakanan dan sebagainya. Utamanya remaja habis muda macam Tok Abah ni. Tapi Tok Abah tak buat ya. Bukan tak buat, belum buat. Sebab terlupa. Bila nampak you all, nampak you all. Ya, mana nampaknya, tapi Tok Abah nampak nama-nama tu naik semangat ya. 254 orang dalam kelas ya. Makin menurun ni. Cikgu Kutut dah masuk, terima kasih. Ina Zalina dah masuk ya. Kutut, terima kasih cikgu. Ni orang Sabah. Lia Amir, Rifah Marjan, Zamilah Ramli, Idayaya. Happy hormone, correct ya. Feel good and happy. Azizawati, Siti Afsakula. Okey, baik. Like dan share guys, like dan share pada ramai kawan. Jom kita ramai-ramai dapat manfaat. So berdoa untuk sentiasa syukur, bangun pagi senyum, menghadap kiblat ya. Lepas tu terima diri. Aku ni dah begini, syukur. Aku dulu sehat, segar bugar, sekarang ada sakit sikit sana-sana, otak yang berbisa, ya, bisa-bisa badan kan berbisa. So terimalah. Tapi exercise, cari ubat, ya, buat rawatan, pergi urut-mengurut, buat bekam, whatever. Don't say I've done my best. That's not good enough. Say what should I do to achieve happiness. Ya, do what it takes to really be happy. Jangan kata aku dah buat dah terbaik tapi tak dapat. Jangan sekadar buat yang terbaik, buat apa yang perlu, apa yang wajar untuk berjaya. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Pasti ada harapan untuk orang yang berdoa, pasti ada jalan untuk orang yang mencuba. So berdoa dan mencuba dan ikhtiar, don't stop. There will be a solution. Tapi ingat, malam tadi pun Tok Abah berforum ya dengan Datuk Wan Azmir dan Datuk Toki. Datuk Nazim Johan ya, orang kuat aktivis PPIM. So kita berforum lah, berwebinar, live pukul 9 sampai 10.30 malam ya, tentang inilah ya, gaji ciput, harga mahal, salah siapa. Itu was the topic. Bukan nak cari salah siapa, nak cari jalan apa nak buat sebenarnya ya. So gaji kecil, sekarang gaji minimum 1,500, 1,800 gaji minimum. Tapi kalau kat bandar besar macam KL, Kota Kinabalu, Johor Bahru, Ipoh, boleh Penang, boleh survive ke dengan 1,500, 1,800? Soalannya. Tapi Tok Abah kata, Tok Abah pernah jumpa ya, seorang parking attendant, gajinya 1,500 di Kuala Lumpur. Gaji 1,500 ya. Tapi dia kerja dengan gigih, dengan ikhlas, dia hidup ala kadar. Ada anak 10 orang. No joke ya. Anak 10 orang. Anak sulung masuk UIA. Anak yang kedua, ketiga ada di sekolah asrama. Gaji 1,500 ya. Of course lah, dia punya sewa flat tu dalam 200 tak sampai. Ada dapat yang bandaraya punya flat kan, 150 ke 200, lebih kurang begitulah. Jadi Tok Abah tengok dia, Tok Abah berbual 1,500 anak 10 kat KL tak cukup. Memanglah tak cukup. Apa nama Tok Abah? Habis apa nak buat, saya balik dah penat. Duduk kat mana? Kat flat. So anak sulung masuk universiti tu, artinya ada berkat dengan rezeki, sebab dia ni memang seorang yang sangat gigih. So Tok Abah kata, ada tak orang jual pisang goreng ke, jual air ke kat luar flat tu? So far tak ada. Kenapa tak buat? Cuba buat. Cuba isteri suruh buat ya, Ayu tolong waktu dia balik ya. Dia kerja pagi sampai pukul 1, pukul 2, pukul 3 dah balik. So dia pun buat, dan bila jumpa kemudian
Dia dapat, adalah Alhamdulillah, dapatlah tambah, mula-mula tambah 500-600 sebulan, kemudian tambah 1000, jual pisang goreng dan jual air. Dia di bawah flat tu. Dah siap semua, jaga anak semua. Anak pun ada yang dah besar, dah boleh jaga adik-adik. So, si makcik ni buat apa ni, jual pisang goreng, di bawah flat. Lepas tu, dia tolong buat jual air. Dan pendapatan. Sekarang, zaman sekarang, orang yang buat 2-3 kerja dah biasa. Banyak siswazah pun. Siswazah keluar universiti, nak tunggu dapat kerja, mereka buat 2-3 kerja. Maaf ada yang bawa Grab, ada yang buka Grab, lepas tu malam bawa Grab. Ataupun siang buat Grab, petang buka Grab makanan dan sebagainya. Ni budak siswazah, budak graduate. Kalau nak tunggu kerja, ramai orang yang nak tunggu makan gaji, ramai yang menganggur. Ratus ribu yang menganggur sebab nak tunggu makan gaji. Tapi kalau nak kerja sendiri, tak ada orang boleh menganggur. Tak ada orang menganggur kalau kerja sendiri. And there are rooms, and sekarang Tok Abang nampak ramainya orang online boleh cari rezeki, buat marketing buat rezeki, dapat dia secara online saja. Work from home pun boleh dapat rezeki. Mula-mula 200-300, 400-500, ribu riban. Semua dengan ilmu, dengan cara betul. Modal besar tak? Modalnya ada yang as low as RM250 modalnya. Tak boleh cari. Kalau tak boleh cari RM250, Tok Abang tak boleh nak cerita apa-apa lah Nak Seribu Daya tak nak, tak nak tak apa. Dah tak nak, kita tak boleh cakap apa-apa. Dah tak nak, nak Seribu Daya. 1000 je, tapi sebenarnya ada 1,000,000,000 daya. Nak Seribu Daya. Kalau tak nak tak apa. Alright, guys. Terima diri kita seadanya, but move on. Ada makhluk yang Tok Abang jumpa, Makhluk ni, Tok Abang kenal rapat lah, Kenapa abah tak tinggi, mak tak tinggi supaya saya tinggi? Saya kalau ada duit ni, saya nak panjangkan kaki saya. Nak panjangkan kaki. Berapa kena? Tak banyak, 150,000 je. RM150,000 untuk panjangkan nak panjangkan dirinya. Cuba cek balik dengan mufti apa hukum, Tok Abang tanya. Mengubah kejadian Allah. Sebenarnya bukan mengubah kejadian Allah saja. Dia tak bersyukur dengan apa yang ada pada dirinya. Itu yang the first thing yang Tok Abang teringat Jadi untuk sentiasa happy, Allah dah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya aku telah mencipta manusia dengan sebaik-baik kejadian. Tapi kita yang tak faham, yang jahil, yang tak bersyukur ni, Allah, aku tak setinggi dia, aku nak tinggikan. Kalau aku tinggikan, aku akan so kesian bukanlah macam mana Tok Abang tak nak komen banyak-banyak sebab ini masing-masing punya persepsi. Tapi terima diri kita seadanya. Ciptaan Allah sempurna, kita yang tidak sempurna. Sebenarnya bila orang bertanya, macam mana Tok Abang? Semalam Tok Abang appear kat WHI, dia tanya, macam mana? Sampai bila kita nak sabar dalam rumah tangga? Semua orang tidak sempurna. Suami tak sempurna, isteri tak sempurna. Tapi Allah temukan dua insan yang tidak sempurna untuk menyempurnakan hidup mereka. Bak kata seorang sarjana psikologi, dia kata apa? Nobody is perfect, but a team can be. Tok Abang tu terkesima dengan kata-kata itu. Nobody is perfect, but a team can be. Jadi bila kita buat kerja dalam jamaah, dalam kumpulan, dia ada barakah, ada sinergi. Contoh yang Tok Abang pernah sebut, makanan, 2 bungkus makanan yang kalau makan seorang-seorang kenyang untuk 2 orang. 2 bungkus makanan, nasi campur, memang kenyang untuk 2 orang. Kalau dimasukkan dalam talam, makan sama-sama, 4 orang akan kenyang. Siapa kata? Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mafhum hadis Nabi. Makanan untuk 2 orang kenyang kalau makan seorang-seorang, tapi bubur dalam talam, 4 orang makan serentak sama-sama, 4 akan kenyang. Bukannya alas perut, kenyang. Kenapa pula makan untuk 2 orang kenyang 4 orang? Sebab barakah. Sebab berkat. Makan sama-sama. Ini maksud hadis dan Tok Abang buat. Makanan untuk 2 orang, kita masukkan dalam kita makan sama, kenyang 4 orang. Bukannya saja je nak alas perut, tak, kenyang. Barakah, berkat. Cubalah. Kalau tak yakin, cubalah. Ada orang yang seeing is believing. Okay guys, so terima diri kita seadanya. Bila Tok Abang cakap terima diri kita seadanya, bukan Tok Abang kata, alah Fazlul Kamsah ni motivator apa? Terima diri kita seadanya, dia tak suruh kita berubah. Betul kita berubah, perbaiki diri, Yes, but first step,
Accept yourself as you are and keep on improving. Come on guys, janganlah ambil separuh hayat aja. Dia kata terima diri kita seadanya. Artinya tak payah nak improve. Apa pun stage ataupun tahap yang kita lalui, kita bersyukur, terima, bersyukur, redha dan terus perbaiki diri. Kan Tok Abah dah ulang dan ulang dan ulang. Orang yang berjaya beruntung, orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. Kan tak apa Tok Abah dah sebut. We must keep on improving. Yeah? But at every stage of our process of improvement, kita bersyukur, kita terima seadanya, kita redha. Wow. You akan happy sepanjang hayat, insyaAllah. Of course, ada up and down. Kalau kita selalu happy, sentiasa happy, tak pernah sedih, hidup tak sempurna. Terus banyak bila orang bertanya, kenapa Allah uji kita? Untuk melengkapkan hidup, untuk mencantikkan hidup. Hidup tak cantik kalau siang saja tak ada malam. Ya, kalau sehat aja tak ada sakit, tak cantik hidup. Tak baik seseorang kalau tak sakit badannya sekali-sekala. Siapa kata? Nabi SAW bersabda, mafhumnya. Tak baik seseorang kalau tak sakit badannya sekali-sekala. Tak baik seseorang kalau barangnya tak hilang sekali-sekala. Barang hilang pun ada kebaikan. Tapi janganlah terima secara face value. Tabayunlah. Ya, belajarlah. Apa maksudnya supaya kita tak kata tu sentap dan apa disuruh sakit. Orang minta sihat, dia kata sakit sekali-sekala bagus. Lepas tu hilang barang bagus. Apa punya motivator? Tabayun. Jangan tibayun. Baru dengar sepatah dua terus tibai, terus komen. Ni ramai orang ni ya. Ni ramai orang begitu. Ya, dia tak fikir panjang, dia dengar aja dia, apa tak guna. Tu apa baca komen-komen. Tak ada masa pun baca, tapi sesekali nak tengok apa dia gerak nadi. Apa yang berlaku dalam maya ya. Tak apa tengok komen-komen, tak apa geleng kepala. Sedihnya, biadabnya, kurang ajarnya, tak bersyukurnya. Biadab. Ramai orang biadab. Please guys, untuk maju ke depan, untuk happy, be polite. Be polite. Kesian mak bapak kita didik kita. Di mana silapnya? Jangan salahkan guru-guru pendidikan dan sebagainya. Ya, masa Tok Abah kecil-kecil, budak nakal kena rotan. Zaman sekarang tak boleh didik anak mengikut zamannya. Zaman sekarang kena rotan, pergi ke mahkamah. Ya, pergi ke mahkamah kena su. Ya, so tak apalah, jangan salahkan sistem pendidikan. Ya, sebab ya apa yang ada ni mengikut yang pakar, mereka telah buat yang cuba yang terbaik. Dan ada produk daripada sistem pendidikan Malaysia jadi pelajar terbaik di dunia. Ya, menang dalam pertandingan matematik ke, art and design ke, creativity ke. Ramai student kita dapat pelajar yang terbaik di peringkat dunia dengan sistem pendidikan yang ada. Kena check lah. Jangan asyik mengentam apa punya sistem pendidikan gini. Yes, but our sistem pendidikan tidak sempurna, tidak perfect, tapi dia telah menghasilkan benda yang baik. Bertaraf dunia lah juga. Bertaraf dunia. Ya, kita punya achievement. Janganlah asyik mengentam aja, sebab kalau kita nak cari buruk orang, memang akan jumpa. Tapi kalau nak cari baik orang pun akan jumpa juga. Dan orang yang banyak baik dalam dirinya akan mudah nampak kebaikan orang lain. Orang yang banyak buruk dalam dirinya mudah nampak buruk orang lain. Yang Tok Abah sebut. Hati buruk, hati kotor, mata jadi mata lalat, mata langau. Cari sampah, cari najis, cari bangkai, cari benda busuk saja. Sebab hati kita memang jahat. Perlu didobikan. Perlu dihantar ke workshop lah. Perlu dihantar ke kedai untuk bersihkan. Bengkel untuk dibersihkan. Bersihkan hati. Ya, adakah mengentam orang tak ada rasa apa-apa? Tuan Tok Abah terjumpa satu penulisan. Dia kata, kalau awak nak tulis apa-apa komen kat netizen lah, kalau nak komen apa-apa, cuba tanya, ni komen aku ni kalau mak aku baca, dia suka tak? Kalau mak aku baca komen aku ni, mak aku suka tak ada anak macam aku? To me that is profound. To me it is very profound. Do our parents proud of our action? Kalau kita tulis, apa punya pemimpin bodoh kayu, ya, contoh, pemimpin kayu bodoh gini. Cuba suruh mak kita baca. Ni saya tulis mak kat media sosial mak. Kat internet mak saya tulis ni. Mak bangga tak ada anak macam saya? Kasarnya. Siapa aja kau cakap kasar, kurang ajar macam ni?
Kalau mak awak berbangga dengan apa yang awak buat, teruskan. Tapi I don't think ada mak yang bapa yang normal berbangga dengan anak-anak yang memaki hamun, mengata dengan tak ada filter. Ada satu program kat TV ya, no filter, dakwah no filter. Itu maksudnya apa pun soalan, tanyalah, akan dijawab dengan tidak ada kata orang tu tapisan. Artinya semua soalan adalah bagus. Ya, bertanyalah. No filter. Ya, tu apa suka ya dia punya konsep tu. Ada benda yang tidak payah difilter, ada benda yang wajib difilter. Terutamanya kata-kata komen kita. Guys, bahasa menunjukkan bangsa. Awak bahasa kasar, kesat, tak elok. Ya, itu menunjukkan bangsa awak yang tak elok. Didikan awak bangsa ni apa dipandang kepada saya, harta pun tidak, bangsa pun kurang. Lagu lama, lagu Allahyarham Aziz Jaafar. Biduk kecilku hanyut ke tengah, terkena pula si batu karang. Adik tu lagu lama ya, lagu tahun 60-an. Apa dipandang kepada saya, harta pun tidak, tak ada harta, bangsa pun kurang. Bangsa pun kurang artinya keluarga aku keluarga biasa-biasa, tak ada keluarga apa yang dimuliakan. Tu bangsa, bukan bangsa bangsa Melayu, bahasa Jawa, bahasa India, orang orang Iban Kadazan, orang putih, bukan. So itu yang tak apa faham. Bangsa pun kurang, pun kita bukanlah daripada kerabat yang keturunan yang mulia dan hebat ya. Tetapi Allah tak pandang siapa kamu. Remember guys, Allah tak pandang siapa kamu, Allah pandang hati dan perbuatan kamu. We are all equal in the eyes of God. Only our heart and our action differentiate our status in the eyes of God, in the eyes of Allah. Satu, panjang lebar sikit sebab ni nak mulakan topik baru. Tip untuk sentiasa happy, terima diri kita seadanya, belajar bersyukur, banyak doa untuk gembira. Satu, ingat program kita dibawakan oleh Mental Perkasa 2.0. Yang akan ada webinar pada 20 Ogos. Tuabah dah excited dah. Ramai dah beratus lah yang dah mendaftar. Beratus yang dah mendaftar. Termasuk Dr. Narima pun dah daftar. So, iaitu bagaimana kita nak mengenal diri. Kenal diri. Dan Tuabah dah belajar 11 cara mengenal diri. Tuabah akan kongsi dalam nota, dalam e-book, dalam webinar 9 cara. Kenapa tak semua? Ada cara yang sangat mudah yang you boleh belajar sendirilah. You boleh Google saja. Sebenarnya bukan 11 cara, ada beratus cara untuk kenal diri. Tapi Tok Abah fokus pada 11 yang Tok Abah telah gunakan sejak 40 tahun yang lalu, 45 tahun yang lalu, dan so far it serve very well untuk kenal orang, untuk membantu orang, untuk kenal diri, untuk bertaaruf dengan lebih efisien dalam masa 2 minit. 2 minit je bercakap, dah tahu peribadi orang tu secara basic, dan kita dapat berbicara, berinteraksi, menasihat sesuai dengan situasinya. Khatibun nasa ala qadri uqlihim. Berbicaralah kepada manusia ikut kadar akalnya. Gitu. Dan Tok Abah akan share pada 20 Ogos satu program yang sangat unik, sangat Tok Abah excited nak kongsi. Ibu dah siap dah, cantik. Dan it's worth it. Sebab you kenal diri, kenal keluarga, kenal bos, kenal kawan sekerja, kenal pelanggan kalau anda berniaga, kenal orang lain. Dan mengenal orang ni satu, kata orang tu, ilmu atau satu pencapaian yang luar biasa. Sebab nak kenal diri pun susah. Ramai orang yang tak kenal diri sampai mati. Kekuatannya tidak dikeluarkan sampai mati. Kelemahannya banyak tak diatasi sampai mati. Bakat-bakat yang dalam diri tidak dipupuk dan diserlakan sampai mati. Kesian sangat rugi. Takut-takut tak boleh jawab bila Allah tanya, aku bagi kau kekuatan, bakat, tapi kau tak gunakan pasal apa? Tak tahu ya Allah. Aku tak tahu pun aku ada bakat untuk mendamaikan orang bergaduh, untuk mengajar manusia, untuk mengkaunsel orang, untuk menasihati orang, untuk urut-mengurut, untuk tukang bertukang, untuk banyak bakat dalam diri yang kita kena terokai agar kita jadi aset, jadi aset kepada manusia, kepada dunia. Khairunas anfa'uhum linas pun dah 1000 kali Tok Abah sebut. Ya, orang yang terbaik, orang yang paling banyak memberi manfaat pada orang lain. Okey guys,
Dan jangan lupa kita punya webinar pada 25 Ogos. Jom urus stres di tempat kerja. Ini pun dah beratus orang yang register. Jom urus stres. Dan semua orang yang normal, yang nak baiki diri, akan ada stres. Sebab kejayaan berlaku di luar zon selesa. Success only occur, only appear outside the comfort zone. Bila awak nak capai kecemerlangan, kejayaan, awak kena berada di luar zon selesa. Bila tak selesa, awak stres. Faham ke? Faham. Of course faham. Gitu ya. Nah, tu Tok Abah ada yang Tok Abah kumpulkan, the last part, tips untuk mengurus stres, 61 tips. 61 tips yang sangat practical, magical, miracle. Tapi kalau daripada mengenal punca-punca stres, nak evaluate kita stres ke tidak, ya, tahu simptom stres, kesan stres, dinamika stres, campur semua, ada lebih kurang 200 tip lah. Tapi khas untuk mengurus stres, 61 tip. 67 kot sekarang dah naik. Yang Tok Abah telah kumpul bertahun-tahun. Dan baca yang banyak link dan buku dan video yang dihantar oleh Dr. Narimah, ya, kepada Tok Abah untuk membantu Tok Abah membuat persediaan tentang bagaimana nak mengurus stres. Tok Abah dapat banyak info. Terima kasih Dr. Narimah. Dan Tok Abah bagaimana nak mengenal peribadi diri pun, Dr. Narimah ada bagi banyak info, ya. Termasuk buku yang semalam Tok Abah tunjuk, ya. Mana buku tu? Adalah buku tu. Ni ya. Firasat Rahsia Mengenal Diri. Yang Tok Abah dapat hadiah daripada Dr. Nari. Tok Abah pun dah baca sikit. Dan banyak perkara yang dalam tu yang Tok Abah telah amalkan, yang telah faham sikit-sikit. Tapi ada juga benda baru yang kita dapat. Alhamdulillah. Orang yang berjaya, beruntung, orang yang hari ini baik sikit daripada semalam. Bandingkan diri kita hari ini dengan diri kita yang semalam. Tak payah sibuk nak bandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau anda rasa kecewa, tengok orang yang lebih sengsara, lebih teruk. Ini kata seramai orang yang hebat-hebat. Dan bertambah juga Tok Abah semalam ada program WHI dengan Azmi siapa? Azmi Saad penyanyi kita, apa nama, Busker, The Buskers. Penyanyi tepi jalanannya. Sekarang jadi orang hebat yang Allah uji 10 tahun berumah tangga, ya, tak dapat anak, akhirnya dapat zuriat. Tapi zuriat anak itu hidup sebentar, lepas tu meninggal dunia. Allah uji. Dah lah 10 tahun tunggu dapat anak, cuma Allah bagi peluang bahagia sebentar, sehari 2 hari, lepas tu baby meninggal dunia. Allah uji. Tapi ingat, ya, Allah takkan ambil sesuatu daripada hamba-Nya kecuali digantikan dengan yang lebih baik. Dan kata doktor-doktor pakar, ini bukan saja cakap, ya, kata doktor pakar, ya, apa nama, pediatrics dan sebagainya, bila baby itu meninggal dunia, bila dibuat kajian, baby itu tak cukup kuat untuk hidup. Mungkin cacat, mungkin akan mengalami macam-macam masalah, maka Allah ambil nyawanya, ya, sebab dia tidak bersedia untuk menghadapi kehidupan. Itu kata mereka yang mengkaji. Tapi memang yang paling penting, Allah bila ambil sesuatu daripada hamba-Nya, dia akan digantikan dengan yang lebih baik. Itu sebabnya bila kita menghadapi ujian yang berat, doa untuk tenangkan jiwa lah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari Allah dia datang, pada Allah kita akan dikembalikan. Dan kita terus baca, Allahumma juni, ya Allah, aku redha dengan ujian ini, ya, aku beri aku pahala. Allahumma juni fi musibah, ya, aku terima musibah ni dengan lapang dada, ya, wa akhlif li khairan minha, dan gantikan musibah ini dengan situasi yang lebih baik. Kita berdoa begitu, kita akan tenang, doa kita makbul, kita akan tenang. Kata ulama yang mengajar kami, mengajar Tok Abah dan kawan-kawan, ya, Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini sebenarnya doa Nabi based on hadis riwayat Muslim. Lepas tu bacalah, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, aku redha dengan musibah ujian ini, kau beri aku pahala, dan gantikan musibah ini dengan sesuatu yang lebih baik. Doa yang sangat ampuh untuk menenangkan jiwa, untuk sentiasa happy, redha, bersyukur. Kaitannya dengan topik kita. Ya. Dan of course lah, dalam konteks yang sama, ya, dalam konteks yang sama, cuba kita definisikan, cuba cari apa maksud happy untuk aku, ya. Untuk orang lain happy mean kalau rumahnya besar, kalau mewah, gaji 50,000. Untuk orang lain itu mungkin happy.
Tapi untuk orang yang dah biasa susah, aku happy bila ada keluarga yang sehat, ada jiran yang baik, mak bapak masih hidup, aku dapat membantu, aku dapat doa mereka. Aku sangat happy bila masih ada keluarga yang tersayang. Ada ramai sahabat kita, keluarga kita, saudara-saudara kita di Syria, di Palestin, ya, di Afghanistan yang tak ada dah kerabat. Anak-anak semua meninggal, ada pasangan dah mati, ada keluarga semua dah jadi mangsa peperangan. Ya, jadi bahagia untuk orang lain berbeza dengan bahagia untuk kita. Untuk orang yang dah biasa sakit, dia dapat sihat, dia sangat bahagia. Maaf, jangan marah. Untuk orang yang tak dapat melihat, ya, bila dapat pula ada pakar dapat membedah matanya, dapat melihat, itulah kebahagiaan yang tak dapat dinilai. So masing-masing, ya, masing-masing. Ada tak pernah kenal orang yang hidungnya sentiasa tersumbat. Allah jadikan hidungnya akan tumbuh daging untuk menutup lubang hidung. Dia tak boleh bau apa-apa. Bernafas pun daripada mulut. Operate, tumbuh lagi daging. Ini Allah uji, ya. Tapi akhirnya ialah Allah bagi dia kehebatan, dia jadi seorang, jadi ulama besar lah. Jadi ulama besar, jadi kiai, ya, di kampung Tok Abah. Ya, so dahsyat, ya. Allah uji dengan berbagai-bagai. Jadi apakah bahagia untuk dia? Dia dapat bernafas dengan lapang. Bernafas dengan lega, itu kebahagiaan untuk orang itu. Dahsyat, kan? Ada orang bahagia bila sekian. Bila I bahagia bila dapat pergi Mekah, ada. Ada yang bahagia bila dapat melancong, ada. I bahagia bila dapat pendapatan begini-begini. Alhamdulillah. I bahagia bila bisnes I maju. Alhamdulillah. Masing-masing ada 1001 cara untuk bahagia. So, what is your definition of bahagia? So, cari definisi kita supaya kita faham. Kadang-kadang siapa yang nak bahagia? Semua angkat tangan. So, you nak bahagia macam mana? Bahagialah. Yalah. Bahagia untuk awak apa? Apa maknanya? Sama macam orang lain. Bahagia. Tak sama. Tak sama. Ya. Bahagia untuk orang tertentu. Oi, saya kalau dapat makan nasi lemak pagi-pagi, bahagianya untuk seorang. Saya kalau dapat makan, ada orang kata tak, saya tak boleh sarapan pagi-pagi. Saya boleh makan pukul 10 pagi je. So, dia tak bahagia dapat nasi lemak, dia tak bahagia. Untuk orang yang suka makan nasi lemak, ya Allah, bahagianya bestnya. Nampak ke nampak? Jangan kata sama dengan orang, tak. Ya. Ada orang tu bahagia. Seorang penoreh getah, bahagia bila tak hujan. Ya Allah, Alhamdulillah tak hujan, boleh saya menoreh getah. Allah yarham ayah Tok Abah dulu, masa mudanya penoreh getah. Tu Tok Abah ada pengalaman tu. Biasa Tok Abah pun belajar menoreh getah pada umur 7 tahun. Dah tolong bapa menoreh getah. Masa tu umur 7 tahun. Zaman dulu punya orang 7 tahun, bertanggungjawab dah. 7 tahun, dah boleh gosok baju sendiri, dah boleh cuci diri, dah boleh bantu mak ayah menoreh getah. Umur 7 tahun. Tok Abah tarik skrap dan sebagainya. Tolong, ya, dengan nyamuk beribu keliling. Umur 7 tahun. Budak sekarang 7 tahun. Jangan compare lah. Jangan compare. Sebab situasi berbeza. Cabaran berbeza. Ya. So, untuk seorang penoreh getah, happy bila tak hujan. Untuk penanam padi, happy bila dan mula menanam. Dia happy bila hujan. Jadi air banyak, jadi boleh tanam padi. Nampak? Nampak ke nampak? Jadi macam-macam, ya, berbeza-beza. So, ada orang suka hujan, itu rahmat Allah. Ada orang suka tak hujan, itu juga anugerah Allah. Jadi hujan itu baik, tak hujan pun baik. Jangan pula, so pembaca berita ingat, pembaca weather forecast ingat, cuaca hari ni, apa ni Kuala Lumpur baik, tapi di Kelantan hujan. Tetapi seolah hujan itu tak baik. Seolah-olah dia tak cakap hujan tu tak baik. Tapi di Selangor cuaca baik, tapi di Kelantan hujan. Tetapi kenapa tak dan? Dan artinya di Selangor tak hujan, bagus. Dan di Kelantan hujan, bagus. Baik, cuaca baik, hujan. Tapi it's bad weather lah. Itu orang putih. Oh, it's bad weather. It's raining here. Down here the weather is bad because it's raining. Dan kita pun terbawa-bawa. Oh, bad weather. Ya, hujan itu bad weather rupanya. Jangan mengarut, ya. Kalau tak ada hujan, awak sengsara, ya. So hujan is good weather. Rain is good weather. Yeah, no rain is good weather. Yeah, hot is good weather. Cold also good weather. Semua ada baiknya.
Alright, so tuan-tuan dan puan-puan, cuba cari meaning, cari purpose, cari definisi apakah yang akan menggembirakan kita. Ya, dan last untuk hari ni, sebelum tu ingat balik kita punya webinar hari ni dibawakan oleh AB Live. Kita dibawakan oleh webinar pada 20 hadapan Ogos. Mental Perkasa 2.0, kenali peribadi. Dah beratus-ratus orang mendaftar, jom masih ada peluang. Sebab Tok Abah mungkin tak dapat buat program macam ni lagi di masa depan. Ya, umur pun dah 71, mungkin tak hidup pun ya untuk buat lagi program. So please come to this program pada 20 Ogos. I will share with you. E-book dah cantik siap, workbook pun dah ada. Bagaimana nak mengenal diri, untuk keluarga, untuk kawan sekerja, untuk bos, untuk jiran tetangga, untuk BFF, untuk pelanggan, untuk pasangan, untuk anak-anak. Wow, sangat luar biasa, sangat penting, dan Tok Abang excited nak kongsi 20 Ogos insyaAllah. Dan pada 25 Ogos itu nak mengurus stres. Jom urus stres di tempat kerja pun dah beratus orang join. So ramai orang minta ditangguhkan, belum nak buat pada 9 Ogos, tapi dia kata kami tak sempat nak minta permission daripada bos kami gini-gini. Bos kami pun bawa balik haji gini, dia ada travel, dia pergi outstation ni, bos kan, banyak travel. So kami tak dapat, kami nak sangat attend tapi kita tak dapat lagi permission. So please extend the deadline. So kami pun tolaklah ke 25 bulan. Dan ramai orang yang excited, seronok, dan ramai dah berpuluh-puluh yang mendaftar setiap hari ya. So dah beratus dah. Jom, masih ada ya. So come to our webinar pada 25 Ogos. Jom urus stres di tempat kerja. Guys, bila you attend that program, you akan dapat urus stres, kurang stres, akan lebih bahagia. Topik kita sentiasa happy, kurang stres, akan happy, akan tenang, akan sehat, akan jadi aset kepada keluarga, masyarakat, kepada Malaysia, kepada dunia. Khairunas anfa'uhum linnas. Alright. So of course program kita dibawakan oleh Excel Plus. Ini untuk anak-anak ya, sebab ada vitamin C, ada kolesterol, susah lembu, ada buah tamar, ada susu, ada DHA, ada biji teratai. Wah, dia akan menenangkan. Biji teratai ni, teratai ada magic, ada aura untuk ketenangan dan fokus. Ya, masya-Allah ya. Dan ini dia punya mascot pun di Enfred. Oh, Tok Abah akan ada di Maha. Jom jumpa Tok Abah di Maha hari ni pukul 11 sampai pukul 1 kot ya. Tok Abah akan di sana sambil nak bagi penangan, nak berjumpa dengan boleh ambil gambar ya, boleh tanya soal ke, dan boleh dapatkan Excel Plus, perasa coklat, dan juga ini untuk ini, dan juga Excel Pro. Ini semua adalah ya di gerai Syafas Trading bersambung dengan Didi and Friends ya. Seronok. Tok Abah yang excited ya, insyaAllah ya. Dan of course untuk mereka yang sengah-sengah apa benda ni, Tok Abah memang yang letih-letih, Tok Abah makan kondisi ni, kondisi plus ni memang Tok Abah dah makan ya. Semalam pun makan. So alhamdulillah lah ya, it work very well. Okay, alright. So guys, today is Saturday. 6/8 orang yang lahir 6/8 ni orangnya aktif, orangnya pengasih penyayang, orangnya pemurah, orangnya very caring, tetapi dia pantang orang tak dengar cakap dia. Itu kajian Tok Abah. Tak semestinya begitu. Boleh berubah dengan doa, dengan ilmu, dengan geng dan sebagainya. Kita berubah jadi orang yang lebih positif insya-Allah ya. Tapi itu tabiat awal lah ya. Orang yang lahir bulan genap suka berkawan. Orang yang lahir bulan ganjil mungkin suka bersendirian ya. Itu pun secara umumnya betul, tapi boleh berubah dengan doa, dengan ilmu, dengan kawan-kawan, dengan persekitaran, dengan usaha ya, dengan istiqamah. Okey, so happy birthday, happy anniversary untuk mereka yang nikah semalam dan hari ini. Selamat pengantin baru, bahagia terjana. Untuk mereka yang dapat cahaya mata, selamat menimang cahaya mata, selamat mencucu, selamat dalam perjalanan, selamat bekerja, selamat bercuti, selamat berbonding dengan keluarga, selamat ziarah menziarahi. Dan untuk mereka yang sakit, kita doakan agar Allah angkat semua dosa kita dan pulihkan kita ikut jadual Allah. Alright? Okay guys, mudah-mudahan panjang umur. Besok kalau Tok Abah sempat, kita insyaAllah ada kot masa untuk ber-FB Live pukul 7 pagi. Illa liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.